Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari ini kita berjumpa lagi. Okey, macam apa yang saya janjikan semalam, hari ini saya akan sharing mengenai sebab apa sebab apa kita berniaga. Okey, maksudnya macam mana fast to print ditubuhkan, okey, disebabkan apa? Okey, sebab apa fast to print ditubuhkan? Okey, even dalam Al-Quran ada menyatakan bahawa 9/10 rezeki, okey, punca rezeki adalah daripada berniaga. So apatah lagi kita So itu adalah antara salah satu sebab lah, okey, kenapa kita berniaga. Okey, ramai yang tanya, best sangat ke kalau berniaga ni? Kenapa kita tak tunggu makan gaji? Okey, makan gaji cukup bulan, gaji masuk. Okey, sale ada tak ada, gaji still masuk. Lagi-lagi ada yang option macam kawan-kawan saya ramai yang mengatakan saya lebih suka berniaga, saya lebih suka menceburi bidang government. Okey, kerja-kerja kerajaan, okey, lepas grad terus mohon SPA dan sebagainya. Tapi even saya yang sebagai penerima JPA, okey, penerima JPA yang sepatutnya saya berkhidmat dengan kerajaan selepas habis ni beasiswa saya tu, tapi saya tak dapat panggilan. Okey, so kita boleh tahu berapa ramai rakyat Malaysia yang tenanti-nantikan, okey, jawatan yang tak banyak wujud sebenarnya. Okey, kalau nak ikut saya tak pasti berapa proportionalnya, tapi memang ramai yang mengidam-ngidamkan kerja-kerja kerajaan. Okey, sebab ya, saya faham untuk hari tua nanti, okey, ada banyak sangat benefit sebagai government servant. Okey, memang tak dipertikaikan. Namun kehendak masing-masing, okey, each and every one of us ada kehendak. Mungkin kalau macam pada diri saya, bukan sahaja untuk bekerja dengan government, even saya pun pernah bekerja dengan company-company swasta sebelum saya menceburi bidang perniagaan. Time saya intern misalnya, time saya intern misalnya pun saya intern dengan company swasta juga. So ketika itu saya terfikir, after saya grad ni, saya kena sambung bisnes printing saya ini, ataupun saya lebih selesa untuk bekerja dengan orang. Okey, cukup bulan. Okey, kalau swasta cukup 7 hari bulan, sebelum 7 hari bulan allowance dah masuk, gaji dah masuk. So apa bezanya kalau macam bisnes, entah-entah bulan tu pun tak ada gaji. So macam sebab itulah saya katakan ramai yang tertanya-tanya, best sangat ke berniaga? Ya, memang best kalau kita tahu caranya. Kalau kita tahu cara bisnes yang betul, okey, kita akan benda akan jadi mudah, ataupun benda akan jadi best, akan jadi seronok, sesuatu yang menguntungkan. Okey, bila kita compare pro and cons kerja sendiri ataupun kerja dengan orang, kita akan dapat tahu. Okey, kita akan dapat jawapannya. Apa-apa pun kita balik pada niat kita. Sebab apa kita ingin berniaga? Sebab niat kita sendiri kita perlu betul. Okey, kalau mungkin ada yang tengok saya ke kiri ke kanan, okey, saya ada a few recording, okey, ada a few live yang saya buat, okey, sebab tu mungkin saya menuju ke kamera yang berlainan. Okey, so untuk menjadi usahawan yang berjaya perlu memikirkan cara bagaimana kita yang first kali tadi niat, yang kedua kita perlu tahu apa sebab apa kita nak berniaga. Main yang macam yang saya katakan tadi untuk fast to print. Okey, fast to print kita tercetusnya idea untuk menjalankan perniagaan printing adalah untuk menyelesaikan masalah orang lain. Untuk fast to print sendiri, kenapa kita nak buka kedai printing di Fakulti Ekonomi ketika itu di UKM adalah untuk menyelesaikan masalah student kat sana. Okey, so untuk menyelesaikan masalah orang lain, untuk memudahkan orang lain. Okay, so instead of student perlu travel, perlu jalan kaki 10 ke 15 minit untuk ke pusat percetakan yang terdekat. Okay, so kami decide untuk buka kedai printing di fakulti itu sendiri. So tak ada, itu one of it lah kenapa di samping niat, samping nak selesaikan masalah orang, itu antaranya kenapa kita perlu tahu best sangat ke berniaga.
So kalau kita tak ada niat yang betul, okey, kita tak rasa tak dapat jumpa. Okey, orang ni jual goreng pisang, kita pun nak jual goreng pisang. Lepas tu orang ni jual baju, kita pun nak jual baju. Tapi kita tak tahu market kita kat sana, apa masalah yang kita nak selesaikan, ataupun apa market kat sana. Okey, contoh kita nak buka kedai di universiti. Okey, tapi takkan kita nak buat buka kedai emas dekat sana, ataupun kita nak buat macam benda-benda yang bukan market student. Okey, market student apa yang kita paling tahu? Okey, antaranya buku, makanan. Makanan, kalau untuk market student, makanan ialah bukan student semata-mata, memang semua orang pun makan. Tapi one of it, so kita kena fikir apa yang relevan dengan tempat kita nak buka tu. Contoh takkanlah nak buka contohnya kedai pakaian. Yes, kedai pakaian exist di university, okey, pusat student center university. Tapi berapa pula harga? Maksudnya okey, pakaian ada banyak range market and so on. So pakaian yang harga yang macam mana yang mampu milik oleh student. So takkanlah kita nak jual baju yang harga dia RM300-400 sehelai, tapi tempat kami di universiti contohnya. So itu salah satu sebab lah. Maksudnya apa yang kita perlu tahu sebelum kita mulakan bisnes. Okey, yang macam saya kata tadi, untuk selesaikan masalah student. Okey, next yang kedua ialah minat. Minat dalam bisnes. Kita kalau benda tu, kalau kita tak minat, andai kata bila kita ada cabaran, halangan, okey, macam sekarang ni, bila time PKP dan sebagainya, kita mudah nak give up. Okey, kita mudah nak give up. Tipulah kalau sepanjang perjalanan perniagaan saya daripada 2015 hingga sekarang, tak ada halangan, tak ada cabaran. Okey, tipulah kalau saya katakan tak ada. Tapi andai kata memang minat kita dalam tu, memang kita minat betul-betul nak jalankan bisnes yang kita tengah run tu, maka mudah untuk kita bangkit semula. Once every time kita down, kita mudah untuk bangkit semula. So even saya percaya time PKP ni ramai even bukan PKP sekarang, even daripada PKP 1.0 lagi, ramai yang rasa down dan sebagainya. Okey, ramai yang nak give up. Tapi saya percaya usahawan-usahawan yang ada sekarang, okey, masih terus bertahan sebab banyak maksudnya orang kata periuk nasi, ramai orang yang kita perlu jaga. Okey, contohnya saya sendiri, banyak staff di bawah saya yang perlu saya jaga. Andai kata kalau saya give up, okey, mungkin kerugian saya setakat itu. Tapi macam mana pula dengan periuk nasi, staff-staff saya. Okey, dan tu bayangkan kalau waktu sekarang ni macam mana lagi kalau nak cari kerja. Memang bukan benda yang mudah. Okey, so kalau kita betul-betul minat dalam bisnes tu, okey, kalau kita nak give up ataupun kalau kita nak down ke apa ke, benda tu jadi sekejap sangat. Lagi-lagi kalau kita ada circle kawan-kawan yang memang betul-betul support kita ada circle kawan-kawan yang betul, okey, memang kita nak down pun tak sempat lah nak down. Okey, even bila, okey, contohnya disebabkan minat, okey, apa-apa cabaran, apa-apa halangan, kita akan terus fikir, oh okey, tak apa, saya boleh bangkit, saya boleh buat benda baru. Okey, kalau plan A saya tak boleh jalan, saya ada plan B. Sebab kita betul-betul minat, kita betul-betul nak teruskan. Okey, nak teruskan benda yang kita buat. Sebab saya di luar sana, sebab saya tahu banyak sangat dah boleh kata macam cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, senang-senang nak buka satu bisnes tu, senang-senang nak tutup satu bisnes tu. Sebab apa? Sebab okey, tak apalah saya try dulu, kalau bisnes ni tak untung, tak apalah saya tutup lah esoknya. Tapi tak pernah terfikir tak modal-modal yang telah dikeluarkan. So ada pepatah mengatakan perniagaan yang terbaik adalah perniagaan yang kita suka dan seronok untuk dijalankan serta menguntungkan dunia dan akhirat. So kalau daripada situ kita dah tahu, kalau benda tu kita tak suka, benda tu kita tak minat, maka benda tu tak lama. Itu point dia. Okey, dan yang seterusnya for sure lah kenapa kita nak berniaga, memang untung. Okey, untung yang kita
untung daripada setiap jualan yang kita buat dan sebagainya. Tapi macam mana untuk pastikan kita buat bisnes tu menguntungkan, semestinya kita perlukan ada ilmu. Okey, semua orang boleh buat bisnes, semua orang nak untung. Okey, contohlah dia beli barang A ni dengan modal RM1, okey, dia nak jual RM1.50, okey 50 sen tu untung. Tapi dia tak terfikir sepanjang dia nak buat marketing, okey kalau zero cost then it's okay lah. Okey, tapi macam mana pula dengan cost dia nak pergi post, okey dalam perjalanan, duit minyak, duit tol, masa dan sebagainya. So kalau kita tak ada ilmu, okey duit yang kita untung tu boleh jadi rugi. So untuk ada ilmu kita perlu ada, semestinya kita kena ada mentor dalam bisnes kita. Okey, mentor yang sudah terbukti. Janganlah kita cari mentor yang tak terbukti lagi. Okey, so mentor yang terbukti, rakan-rakan dalam bidang perniagaan yang sama. Okey, contohlah saya buat printing. Okey, janganlah kita nak menuntut ilmu dengan orang yang jual makanan. Margin kita lain-lain, cost kita lain-lain, halangan kita lain-lain, customer segmentation kita lain-lain. Okey, so kalau siapa yang perlukan, saya tak adalah kata saya banyak ilmu di dada, okey, tapi siapa-siapa yang perlukan sharing, okey, untuk business printing, sangat-sangat dialukan. Okey, untuk jumpa saya ataupun partner saya, memang kami sedia untuk berkongsi. Okey, so benda kita kena cari orang yang betul. Okey, kita kena ada di circle yang betul. Okey, rakan-rakan usahawan yang akan terus sentiasa support kita. Okey, tak kisah bila, masa dia apa semua, akan terus ada yang support. Okey, seterusnya nak berjaya dalam bisnes, bukannya kita berniaga hari ni esok dah kaya. Benda yang takkan berlaku. Okey, benda saya rasa dalam bidang bisnes apa pun takkan ada hari ni berniaga esok dah kaya. Okey, banyak perjalanan, cabaran, up and down, okey, sebelum kita nak berjaya. Usahawan yang berjaya saya boleh katakan adalah usahawan yang memberi manfaat. Okey, macam yang saya katakan tadi, usahawan yang memberi manfaat kepada masyarakat dan bukan untung semata-mata. Okey, kita buat something yang memanfaatkan orang sekeliling kita, orang masyarakat sekeliling kita. Dan bukannya kita fikir, okey saya buat ni untuk untung sahaja. Okey, untuk untung semata-mata. Okey, macam yang first saya katakan tadi adalah kita kalau kita fikir untung, okey, semua bisnes boleh buat untung. Tapi selama mana bisnes itu bertahan? So itulah antara sedikit yang kalau yang tanya pada saya best sangat ke berniaga, okey, itu adalah antara sedikit perkongsian lah. Okey, macam mana tertubuh nafas tu print, okey, apa yang kami ambil iktibar, dengan siapa kami belajar, okey, bukan langgar tembok semata-mata. Okey, so antara yang saya kongsikan tadi adalah niat yang betul, what else, niat yang betul, minat. Okey, untung memang kena untung, tapi kena untung dengan ada ilmu. Okey, so macam yang saya katakan tadi, langgar tembok. Okey, langgar tembok, cabaran, halangan, kami pun pernah lalui. Okey, up and down pun kami pernah lalui. Okey, macam yang saya katakan tadi, bila ada minat, sebab tu kami bangkit semula. Minat yang mendalam, yang betul-betul dalam business printing, sebab itu kami bangkit semula. So, esok pula saya akan share apa cabaran, liku-liku kehidupan dalam menjalankan business printing ini. Apa kesilapan yang kami pernah buat. Okey, sebab kalau saya dah share ni, saya tak nak rakan-rakan usahawan saya yang dalam bidang yang sama untuk buat benda yang sama. Sebab memang sangat-sangat banyak. Sebab mana yang tahu, mana yang dah follow live saya daripada sebelum ni, kami dengan zero experience. Even kami tak ada kawan dalam bidang printing, tak ada family background dalam bidang printing. Okay, yes, kami ada, macam saya dengan partner kami adalah ijazah graduan. Okay, ijazah dalam bidang perakaunan. Okay, kami ada basic business. Okay, basic business yang kami belajar daripada buku. Okay, ilmu daripada buku. Okay, memang ada. Kami ada ilmu. Okay, kami ada pengetahuan. Tapi dalam bidang yang kami ceburi ni, printing memang zero. Okay, so memang banyak orang kata langgar tembok.
Okey, dah memang macam-macam tembok, bukan sekadar tembok rumah, tembok kedai, macam-macam tembok kami dah langgar. Banyak halangan, banyak cabaran, kena tipu ada, benda yang murah tapi supplier jual kami dengan harga berkali-kali ganda. Okey, so memang ada banyak sangat cabaran, liku, up and down, macam mana kami dengan staff. Okey, memang ada positive and negative side dengan staff. Okey, lagi-lagi kami yang boleh dikatakan muda lagi ni. Okey, ketika itu staff-staff kami pun ada, bayangkan kami mula berniaga pada tahun 2 pengajian. Okey, saya rasa umur saya, nanti saya fikirlah, saya kira balik berapa umur saya ketika itu. Okey, dan semestinya staff-staff saya itu ada lebih tua daripada saya dengan partner saya. So bila majikannya lebih muda daripada staff, memang banyak sangat kerenah yang kami perlu hadap. Okey, so itu semua halangan, kesilapan, cabaran dalam perniagaan saya akan kongsikan esok. So apa yang Fast to Print dah lalui sebelum ni, saya akan kongsikan esok. Segala kesilapan, cabaran apa semua. Okey, tadi kita dah suka-suka kenapa nak berbisnes. Esok saya akan sharekan. Okey, yang yang mana yang berminat boleh ikuti live saya esok. Okey, tekan like Facebook page kami Fast to Print, dan juga semua live saya dah di-upload di Fast to Print di YouTube channel kami. Okey, di YouTube channel kami boleh subscribe, boleh follow, boleh on notification. Okey, untuk setiap video-video baru yang saya dah share. So, untuk esok saya akan share apa halangan, apa tembok-tembok yang dilanggar oleh Fast to Print. Okey, sebelum kami sampai ke hari ini. Okey, perjalanan yang sangat jauh daripada 2015 hingga ke hari ini 2021. Okay, so nantikan saya esok. Saya akan sharekan ilmu-ilmu, saya akan sharekan sedikit pengalaman kami dalam perjalanan Fast to Print ini. So itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.